Ya, jumpa nanti di Majlis Rumah Terbuka Christmas 28 hari bulan di Pavilion Kuala Lumpur. Dan selamat hari Christmas lah. Because 12 days of Christmas. Yes. Today's the second day. Tapi kita ni kat Malaysia ni selagi ada cuti selagi itulah raya. Kalau boleh nak cuti tiap hari kan. Dan kalau boleh kita nak cuti tiap-tiap hari, tengok TV tiap hari kerana banyak rancangan yang menarik yang kami paparkan di RTM, TV1, TV2. Dan bagi anda semua yang pernah mengikuti program ataupun drama bersiri Mukhlis tahun lalu yang menyaksikan bagaimana kehidupan tahun ini sebenarnya. Tahun ini awal tahun ini. Kita belum masuk lagi tahun 2017. Tapi kehidupan boleh berubah dengan sikap kita, dengan cara kita bawa diri dan juga dengan orang di sekeliling kita. Adakah kehidupan Mukhlis juga akan berubah untuk satu lagi siri yang merupakan sambungan kepada Mukhlis? Mukhlis 2. Kita bersama dengan tetamu kita di studio untuk mewawarkan slot drama baru ini. Kita bersama dengan Fairuz Loy sebagai pengarahnya, kembali sebagai pengarahnya. Izara Aisyah yang wataknya baru. Tidak ada dalam Mukhlis 1 wataknya. Ya. Betul. Dan kita juga ada memegang watak mereka yang seperti sedia kala dalam Mukhlis 1. Kami yang pertama. Dan Zero dan juga Sudin dan Budin. Terima kasih. Sudin dan Budin. Yes. Okey, baik. Mukhlis 2. Apa yang sama, apa yang berbeza? Mukhlis 2 dia adalah, kita ambil dari segi title dia as a Mukhlis. Tapi sekuen cerita dia kita berbeza. Kita tak nak macam audience akan judgekan apa yang first tu kemudian dia akan jadi genre happy ending genre, tapi kita reverse kan. Maknanya dari segi realiti kehidupan nafsu manusia. So macam umpama dia, bila kita buat baik, kita tak boleh nak mengharapkan orang itu balas dengan benda yang baik. So benda ni saya susah nak explain, tapi kita kena tengok movie dia kena feel dia kena hayati baru tahu. Tapi cerita Mukhlis dulu tu agak berat juga. Ceritanya. Jadi dari situ bila nak menyambung kepada satu perkara yang dah lah berat, lepas tu orang pun dah tahu, orang dah familiar, orang dah suka. Macam mana tu? Selalunya kalau kita nak buat part 1, bila part 1 tu dah berjaya, so kita nak buat part 2 tu memang berat bagi seorang pengarah dan berat bagi seorang screenwriter. Tapi kita selalunya bila kita buat part 2, orang dah judge dulu. So saya reverse, saya tukar, terbalikkan. So siapa yang jahat? Izara ke? Rahsia. Watak Mukhlis dalam Mukhlis 1 tu mungkin kurang menonjol. Kita tak nampak sangat watak Mukhlis. Tapi watak Sudin dan Budin memang kerap lah. Bagaimana dengan Mukhlis 2? Apakah watak anda sama? Okey, kalau kita tengok dalam Mukhlis 1, sebenarnya kehidupan kami dan cerita tu banyak berkisar di kawasan kampung. Dan plot cerita tu pun berkisarkan kehidupan kampung. Tapi bila Mukhlis 2 ni, kami berdua akan berhijrah ke bandar dan melalui satu proses yang berbeza daripada kehidupan kami di kampung. Tapi nak cerita lebih tak boleh lah. Sebab kami berhijrah je, tak berhijab. Jadi kalau nak tahu lebih, kita kena tengok lah. Kena tengok cerita ni. Dan watak saya pun mungkin telah ditwist sedikit lah. Watak dan perwatakan pun memang lain. tuan director kita dah tukar sedikit. Ada kelainan di watak masing-masing. Jadi untuk kita dapatkan keserasian tu tak ada masalah. Minta maaf lah sebab nampak sedap sikit duduk kat sofa ni. Kita memang saja sebenarnya nak bagi shot macam tu. Sekali-sekala kan bagi variety sikit dalam set kita ni. Tapi yalah apa tu bila penonton dah familiar kan, penonton dah kenal dengan watak dua orang ni daripada dulu. Jadi nak masuk ke siri baru ni kan, sebab tadi kata ada kelainan sikit. Kan, jadi kelainan tu macam mana, lain sangat ke ataupun nak masukkan kelainan kepada benda yang dah sedia familiar tu? Seram betul cerita ni. Nampak seram. Ini dah keluar topik dah ni. Bagi tahu. Tak boleh beritahu, bagi sikit. Okey. Kalau di kampung, okey. Kalau Sudin, dia terkenal dengan watak jahat antagonis dia. Tak bekerja. Okay. Kalau di bandar, dia bekerja, dia pakai smart. Dia bekerja di office. Sama juga dengan Budin. Macam Budin, kalau dulu
Dia kira orang kata ala-ala so sweet kan. Ni tak ada so sweet, ni coco macam dia sekarang. So macam? Coco macam sekarang. Dia dah macam-macam sekarang ni. Okay. Kita nantikan saja apakah perbezaan dan juga persamaan antara watak ni. Tapi watak baru yang dipegang oleh Izara yang mungkin tidak ada dalam Muklis 1. Bagaimana watak ini sebenarnya diwujudkan? Apakah tujuan watak ini? Watak ni bila kita discuss everything semua, so kita matikan watak Sofia. So maknanya sebelum ni kita fikir Haikal yang akan mati, tapi in the end the second block Sofia yang mati. Tapi bagaimana dia mati tu, in ending story pun tahu cerita lagi. Siapa yang, macam mana dia boleh mati. Siapa yang thought tadi tu? Ending Muklis tu nanti baru dapat tahu. So Izara kita masukkan sebagai bunga yang baru. Kenapa Izara? Kenapa ini? Dia tanya dia macam seolah dia tak ada kat sini. Kenapa Izara? Izara ni kita ambil watak satu untuk masa Muklis si Haikal sakit selepas yang dia operation everything. So Izara ni sebagai seorang nurse. Nurse peribadi. So jaga Itu semua. wataknya. Tapi kenapa Izara sebagai pelakonnya? Bunga tengah cantik. Ya. Aku kata senyum makin menabang. Jadi wahai bunga yang cantik, kita tentang watak anda. Watak Izara, dia suka pendam perasaan. Okey. Dia bercinta ke dengan siapa ke, kalau boleh dia tak nak tunjuk. Dia tak banyak cakap. Bila dia bercakap tu, orang dengar. Orang terdiam bila dia cakap tu. Dia ada point dia. Dia seorang yang bijak dan dia selalu pentingkan orang dulu baru diri dia sendiri. Macam itulah karakter dia. Kita lah kawan baik dia kan. Kita lah kawan baik Dia orang kawan baik Zara dalam cerita ni. Okey. Zara first time kerja dengan Abang Fairuz Loy dalam cerita Muklis ni. Best juga. Baik ada makna ke? Macam mana? Betul-betul baik. Betul-betul baik. betul-betul baik. Banyak membantu. BFF lah. BFF. Best. Luar set, dalam set. He's the B lah. Hari ni paling rapat, saya paling rapat kan ni. Dia cuba try saya lah, tapi saya tak nak. Oh. Saya dah kahwin dalam cerita ni. Itu dia benda keluar rahsia tu. Tapi chemistry tu penting juga. Yes. Hubungan dengan pelakon dengan apa tu tenaga di belakang tabir semua ni untuk menjayakan satu projek tu. Satu projek ni kalau kita tak ada team, kita tak ada chemistry dalam like a family. So macam mana kita nak throw benda yang kreatif and benda yang idea, benda-benda yang macam kita sometimes kita tengok skrip macam ni. So kita nak visualize benda tu. So kita kena banyak berbincang. Sometimes Izara ada pandangan dia. Kan macam mana dia nak buat. So saya dari segi my visual, my scripting, tapi dari segi benda ni kita kena compromise. Paparan nilai dalam kisah Muklis ni mungkin begitu hampir kepada realiti kita di ibu kota ni. Bagaimana Tuan Fairuz mengolah jalan ceritanya supaya penonton tu dapat terus mengikuti jalan cerita Muklis ni dan juga dapat melihat perkaitan dengan kehidupan sebenar mereka? Memang kalau kita tengok benda realiti hidup, benda yang baik tu banyak. Macam kata benda baik tu 9, so orang tak akan ingat. Benda yang jahat tu 1, tu benda tu akan ingat. Tetapi kadang-kadang kita salah judge orang. Kita rasa orang itu baik, tapi kadang-kadang dia hanya lakonan dia saja. Tapi in the end of the story sebenarnya maksudnya Tuhan tu maha kaya. So sebijak-bijak mana pun dia akan terjebak juga. Okey. Itu kita boleh kata bayang-bayang sikitlah ya. Untuk apa yang boleh disaksikan dalam siri Muklis 2 yang dah mula ditayangkan pada 21 hari bulan Disember setiap Selasa hingga Khamis pukul 9 malam di TV2. Okey, ini siri yang kita katakan ya disajikan di RTM juga sebagai apa orang kata paparan dari hujung tahun masuk ke tahun baru. Jadi ada kaitan tak? Mungkin ada mesej yang cuba disampaikan dari segi ceritanya, dari segi wataknya. Ya, apabila kita pun dalam kehidupan realiti kita ni pun ada juga drama-drama macam ni. Mungkin setiap pelakon pun ada juga yang kata nak cuba disampaikan pada penonton. Macam mana? Allah. Saya rasa dari hujung sana yang kita mana besar persilakan. Yang mana besar. Coba. Okey.
Apa tadi? Tu dia. Message tadi sebab Mesej kita selalu sebagai WhatsApp. pelakon yang Okey. cuba disampaikan melalui watak. Okey, melalui watak yang saya bawa ni dalam kehidupan kita ni kadang-kadang seharian kita tak perasan tingkah laku kita, perbuatan kita, pemikiran kita sama ada betul ataupun salah. Jadi dalam drama ni kita menampilkan ataupun menimbulkan satu suasana untuk kita berfikir sebelum dan selepas. InsyaAllah. Membiasakan yang betul, membetulkan yang Ya, biasa. betul. Saudara? Okey, kalau watak Sudin kalau kita tengok sebenarnya penghijrahan dia sendiri daripada seorang yang orang cakap anak orang kaya di kampung, seorang yang macam gangster, tapi bila di bandar dia diberi peluang untuk berubah dan jadi lebih baik, tapi sama ada orang menerima perubahan dia ataupun tidak. Bukan kata kalau kita dulu biasa dengar orang kata datang bandar je jadi jahat. Bukan macam tak Kebiasaan semestinya. macam tu. Tapi dalam cerita ni terbalik. Terbalik. Kami baik. Selepas pergi ke bandar Ya. dia jadi baik. Terbaik. Yes. Terbaik. Kami tak pernah pergi ke mana-mana. Dan kalau dalam Muklis 1, Sudin dan Budin selalu bergaduh dan Ya. Sudin suka bully Budin. Ya. Tapi bila dalam Muklis 2, Yes. bersahabat baik. Kan Budin yang boleh Sudin. Tak. Bersahabat baik. Izara. Kalau macam Izara, karakter Izara pun tak banyak sangat dalam cerita ni, macam extra je sebenarnya abang. Heroin dia lah heroin. Lepas tu Izara tak ada dalam Muklis 1 macam diorang. Jadi Izara punya karakter tak boleh nak explore much. So sikit je lah yang boleh Izara cakap. Izara merasa karakter Izara ni saja nak bagi tahu ke orang tu kita tak boleh pendam banyak sangat perasaan dan kita selalu kena pentingkan diri kita sendiri dulu, barulah bila diri kita ni dah okey, dah settle, barulah orang lain. Kita kena dahulukan diri kita. Itu je lah yang Izara boleh ingat sekarang ni. Tapi kadang-kadang tu bila kita berkorban untuk orang lain, ya sebenarnya pengorbanan kita tu akan dibalas dengan cara yang kita tak sangka, betul tak? Betul, tapi dengan keadaan yang masa time kita tengah okey, bolehlah. Kalau kita tengah sedih, lepas tu tiba nak korbankan ke orang pun, rasa macam Terkorban. penatlah juga. Ini macam ada pengalaman peribadi juga ni masuk sekali dalam mesej ni. Dalam. Okey, overall story ni saya letakkan titik beratkan dari segi bila kita berbudi kepada orang, dia build friendship. Yang dulu tu dia pernah bergaduh jahat, bila atas budi dia build friendship tu, dia menolong balik. Maknanya kalau kita berbuat baik, tak semestinya tak ada orang kenang. Tapi saya dalam cerita ni overall saya more kepada friendship. Kekuatan tiga tu, dia build friendship tu untuk membantu Haikal tu. Dan maknanya dari segi friendship tu, maknanya Muklis tu, siapa yang jahat tu timbul. Dan overall dari segi cerita ni saya rasa siapa yang peminat Muklis 1 tu dia harus tengok Muklis 2. Betul. Dan Keyakinan sangat tinggi untuk anda juga meminati Muklis 2 kerana dramanya tak kurang hebat dan anda boleh lihat sendiri chemistry antara mereka di set ni pun memang ngam, ya, apatah lagi jika diterjemahkan dalam bentuk lakonan sepanjang siri ini nanti. Jadi ini adalah gambaran kehidupan, realiti, dan realiti itu indah. Jadi cerita ini juga indah. Jadi jangan lupa untuk saksikan setiap Selasa hingga Khamis betul. untuk Muklis 2 ni di TV2. Ya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada tamu kita kerana sudi bersama dalam Pagi Malaysia dan selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru semua. Selamat tahun baru. Alhamdulillah. Okey.